الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Saudaraku sidang Jumat sekalian, marilah sama-sama kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan melaksanakan segala tuntutan dan suruhan serta menjauhi segala larangannya. Mudah-mudahan kita digolongkan sebagai hamba-Nya yang beriman dan dikurniakan kebahagiaan di dunia dan keredaan di akhirat nanti. Sidang Jumat sekalian, hidup insan tidak akan sempurna tanpa adab dan akhlak yang baik. Sesungguhnya setiap insan dikurniakan fitrah, sukakan kebaikan dan kesempurnaan. Rupa paras yang cantik tidak akan sempurna tanpa memiliki adab yang terpuji. Apabila seorang itu berpaling daripada fitrah yang didatangkan kepadanya, maka berlakulah bermacam-macam perkara yang bertentangan dengan fitrah semula jadi manusia. Ketahuilah, para Rasul diutuskan bukan hanya menyuruh ke arah mentauhidkan Allah, tetapi juga menunjukkan adab dan akhlak. Tiada acuan yang lebih sempurna melainkan acuan daripada Pencipta yang Maha Sempurna. Allah Subhanahu wa Ta'ala menekankan dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-138. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sibratallahi wa man ahsanu minallahi sibra wa nahnu lahu 'abidun. Maksudnya acuan Allah, dan siapakah yang lebih baik acuannya daripada Allah, dan hanya kepadanya lah kami menyembah. Muslimin sidang Jumat sekalian, apabila seorang itu menyukai insan yang dikasihinya, maka dia akan berusaha mengikuti jejak langkah tersebut. Begitulah keadaannya kita sebagai seorang Muslim yang percaya dan yakin bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu pesuruh Allah. Sudah tentu kita dituntut melaksanakan sunnah-sunnah baginda. Fitrah manusia akan melakukan apa yang disukai oleh kekasih hatinya. Seandainya kita tidak mengikuti akhlak kekasih kita itu, maka itulah penipuan yang terbesar dalam diri sendiri. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, sungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Hadis riwayat Imam Al-Baihaqi. Ketahuilah, hari ini masyarakat kita sentiasa mencela dan mengutuk muda-mudi yang tidak berakhlak dan beradab disebabkan jauh terpesong oleh pengaruh-pengaruh luar. Mereka mudah terkesan dengan budaya luar, mungkin disebabkan tiada pedoman dan teladan dalam kehidupan rumah tangga mereka. Sidang Jumat sekalian, sebagai bapa dan orang yang bertanggungjawab terhadap ahli keluarga masing-masing, kita telah menunjukkan model yang baik terhadap anak-anak sebagai rujukan. Namun amat malang kerana ada sebahagian ketua keluarga tidak mengambil berat dengan didikan dan asuhan kepada anak-anak jagaan mereka. Sebagai contoh, ada yang terlibat dengan ketagihan darah, penyalahgunaan ketum, merokok di hadapan anak-anak tanpa rasa segan dan malu. Mana mungkin anak-anak memiliki adab-adab yang mulia seandainya ibu dan ayah mereka tidak menunjukkan teladan yang baik. Sesungguhnya berkata para alim ulama, mana mungkin datangnya akhlak dan adab yang terpuji tanpa adanya teladan. Dari mana datangnya iman jika hanya dengan perkataan? Dari mana datangnya ilmu tanpa pelajaran? Mana datangnya pengalaman kehidupan tanpa liku-liku cabaran? Dan dari mana datangnya penyesalan jika tanpa keinsafan? Hakikatnya semua Nabi dan Rasul diutuskan untuk memperelokkan akhlak manusia, sekaligus menjadikan Nabi Muhammad SAW sebagai utusan terakhir menyempurnakan akhlak mulia tersebut. Firman Allah dalam surah Al-Qalam ayat yang keempat, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim.
Maksudnya, dan sesungguhnya kamu yakni Muhammad benar-benar berbudi pekerti yang agung. Saudaraku sidang Jumaat sekalian, baginda Rasulullah SAW sentiasa menjaga adab-adab dalam semua perkara. Antara adab yang ditunjukkan oleh baginda ialah makan makanan yang halal dan bersederhana. Baginda makan hanya apabila lapar dan berhenti sebelum kenyang. Sebaiknya dimakan secara berjamaah kerana ianya lebih berkat. Hari ini disebabkan nikmat rezeki Allah yang melimpah ruah dengan berbagai jenis makanan, sehingga sebahagian daripada kita diuji dengan berbagai penyakit yang berbahaya. Jika di setengah tempat makanan terpaksa dicatu atau dikongsi, sebaliknya kita pula membazir atas nikmat rezeki yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selain itu, beradablah dengan kanak-kanak dengan penuh kasih sayang, supaya bertambah erat hubungan seperti baginda menyayangi anak dan cucunya. Amat mendukacitakan, pada masa kini ibu bapa disibukkan mencari duit ringgit, sehingga terlupa untuk mengambil berat tentang perasaan anak-anak mereka. Apatah lagi ibu dan ayah tidak bertegur sapa kerana asyik dengan gadget masing-masing sehingga kelewat malam. Lihatlah kisah baginda yang diceritakan oleh Sayyiduna Abu Hurairah radhiyallahu anhu, berkata yang bermaksud, Rasulullah SAW pernah mencium Al-Hasan bin Ali, sedangkan di samping beliau ada Al-Aqra' bin Habis At-Tamimi sedang duduk. Lalu Aqra' berkata, sesungguhnya aku memiliki 10 orang anak, namun aku tidak pernah mencium mereka sekalipun. Maka Rasulullah SAW memandangnya dan bersabda, barang siapa tidak mengasihi mereka, maka ia tidak akan dikasihi. Hadis riwayat Imam Bukhari. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, adab dan akhlak adalah pelengkap kepada kehidupan kita, kerana memiliki akhlak yang terpuji kelak akan memudahkan kita menuju ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Akhlak dan adab yang terpuji hendaklah menjadi amalan kita sepanjang masa, masuklah dalam menghadapi suasana pandemik yang melanda kini. Di antara adab yang boleh dicontohi ketika berhadapan pandemik ini ialah menutup wajah untuk mengelakkan penyakit. Baginda SAW mengajak kita supaya menutup muka dengan tangan ketika bersin. Mafhum hadis riwayat Imam Tirmizi. Hari ini kita perlu mengamalkan memakai pelitup muka dan amalan kebersihan yang baik. Selain itu, baginda juga tidak bersalam dengan orang yang berpenyakit kusta ketika kaum Bani Thaqif berjumpa baginda. Sebenarnya Islam telah mengajar kita larangan bersalam dan bersentuhan ketika pandemik. Adab memainkan peranan yang penting dalam menjaga kebersihan dan mengelakkan berlakunya penyakit berjangkit. Sungguhnya mematuhi segala SOP dan garis panduan di kala pandemik ini juga sebahagian dari adab Islam dan bertetapan dengan syariat agama. Mudah-mudahan kita tergolong dalam kalangan insan yang diridai oleh Allah dan tergolong dalam kalangan insan yang mendapat syafaat Rasulullah SAW di hari yang tiada naungan melainkan naungan Allah semata-mata. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Maksudnya, sesungguhnya telah ada pada Rasulullah SAW itu suri teladan yang baik. Suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah. Suratul Ahzab ayat yang ke-21. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha al-'azim li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu فيا فوز المستغفرين ويا نجاة التائبين. اللهم صل وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن كل الصحابة رسول الله أجمعين. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله من سماع الله وفضول الخبر وانتهوا عما نهاكم عنه وزجر فقال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sekali lagi saya berpesan di saya juga tuan hadirin yang dirahmati Allah. Marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dengan melaksanakan segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Mudah-mudahan kita tergolong dalam golongan hamba-Nya yang beroleh kebahagiaan dan kejayaan hidup di dunia dan juga di akhirat. Manfaatkanlah peluang kehidupan kita untuk menggandakan amal saleh, karena nanti setelah kita mati barulah kita sedar bahawa amal saleh itulah sebagai pendamping kepada kita. Sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yatba'ul mayyita thalatha ahluhu wa maluhu wa amaluhu fayarji'u ithnani wa yabqa wahid yarji'u ahluhu wa maluhu wa yabqa amaluhu. Ia akan mengikuti jazatul kubur adalah tiga: ahli keluarga, harta dan amal dia. Dua akan balik dan satu akan kekal. Yang yarji'u ahluhu wa maluhu, ia akan balik adalah ahli keluarga dan hartanya. Wa yabqa dan kekal tinggal bersama dengan dia adalah amalan dia. Manfaatkanlah masa yang ada pada kita untuk menggandakan amal saleh sebagai bekalan untuk kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, karena kita tidak tahu bila kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Serta perbanyakkanlah juga untuk mengikuti sunnah Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai tanda cinta kita kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada hari yang mulia ini, perbanyakkanlah berselawat kepada kekasih kita Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Ahzab ayat yang ke-56, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wardallahumma 'anil khulafa'ir rasyidin salatina Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa an baqiyatis sahabati wal qarabati wat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Allahumma aminna fi awtanina wa aslih a'immatina وأصلح أئمتنا ولاة أمورنا واشمل اللهم بعنايتك وتوفيقك مولانا الملك السلطان صلاح الدين ابن المرحوم سلطان بليشة وولي عهده سمو الأمير تنكو شرف الدين بليشة ابن السلطان صلاح الدين وجمع سلطان الملكية. اللهم وفقهم للسداد وأصلح بهم العباد والبلاد واجعل التقوى لهم خير زاد إنك رؤوف رحيم جواد يا لطيفا بالعباد يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من البراس والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. اللهم إن هذا المرض جند من جنودك تصيب به من تشاء وتصرفه عن من تشاء. اللهم فاصرف عنا وعن بيوتنا وعن أهلنا وأزواجنا وذرارنا وبلادنا وبلاد المسلمين واحفظنا مما نخاف ونهذر فأنت خير حافظا وأنت أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا
الله. استووا وقيموا صفوفكم واعتدلوا. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك له ولي يذل وكبره تكبيرا استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه
العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم ربنا تقبل منا صلاتنا تامة واغفر لنا ذنوبنا عامة ولا تعذبنا يوم القيامة إنك على كل شيء قدير اللهم ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أحينا بالإيمان وأمتنا بالإيمان واحشرنا بالإيمان وأدخلنا الجنة مع الإيمان برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم اجعلنا من الناجحين في الدين والدنيا والآخرة ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما رب اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا يا الله بسوء الخاتمة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا